Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe to channel Rizal Ismail. Untuk jom santai malam hari ni, untuk hujung minggu ni. Apa khabar semuanya? Saya doakan anda dalam keadaan sihat, baik-baik semuanya. Apa agaknya anda buat hari ni, hari Ahad ni, hujung minggu ni. Ya, mudah-mudahan apa je aktiviti anda, apa jurusannya, apa je kerja sekalipun, mudah-mudahan dimudahkan dan lancar segala-galanya. InsyaAllah. Untuk jom santai malam, pastinya kita ada topik bicara yang bakal kita bawakan istimewa buat anda. Nasyid untuk bukan Islam. Erti dakwah sebenar. Dan pastinya dengan tamu istimewa kita yang bakal cerita-cerita, coret-coret dan secara santai akan kita bawakan bersama dengan anda. Nantikan kejap sahaja lagi perkongsiannya. Yang mungkin saat ini tonton channel YouTube Rizal Ismail sambil-sambil mungkin memandu. Hati-hati semuanya. Mudah-mudahan selamat sampai ke mana saja destinasi yang dituju. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail. Iman adalah mutiara. Raihan adalah unik. Nasyid is a standalone. Raihan is a group that introduced Nasyid to the world. Kembali bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam. Dan seperti yang dijanjikan, ada tamu istimewa kita pada hari ini. Dan saya pun rasa sangat teruja kerana dapat bersama dengan wakil dari ahli kumpulan Raihan, Cik Amran Idris. Sekarang ni bersama-sama dengan saya di Jom Santai Malam. Okay, Assalamualaikum Cik Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi apa khabar? Alhamdulillah, baik, tamam, bikhair. Alhamdulillah, ceria je mukanya. Okey, alhamdulillah ya, bersyukur dapat juga bersama dengan wakil kumpulan Raihan, Cik Am, untuk sama-sama kita dalam Jom Santai Malam ni. Hujung-hujung minggu ni agak-agaknya apa aktivitinya, dan katanya Cik Am ni ada 9 orang anak. Mesti kalau buat aktiviti tu sekali lah, kalau masa sama-sama semua dekat rumah tu mesti meriah kan. Apa agaknya biasa buat masa kualiti bersama dengan keluarga? Alhamdulillah, kalau dengan anak-anak ni, kita orang masing-masing ada dia punya kepakaran lah. Ada yang suka masak, ada yang suka mengemas, ada yang pandai buat apa kata kuih, animasi apa ada. Lepas tu ada masa lagi kita buat makan ramai-ramai. Dan lepas tu ada lagi kita buat berriadah ataupun bersukan. Jadi masing-masing ada bola, ada badminton, ada pingpong, ada berenang pun ada. Jadi kita banyak aktiviti bersantai dengan keluarga. Kadang-kadang pergi jalan-jalan, banyak aktiviti boleh buat, macam-macam idea. Itulah sepengetahuan saya lah. Anak sulung Cik Am, kalau tak salah saya, umur 21 tahun anak pertama. Sekarang 23. Yang pertama tu di UIA, baru UIA. Yang kedua dah di Mesir sekarang. Oh, dah di Mesir dah. Alhamdulillah. Mesir. Yang kedua tu di Mesir tahun 3. Yang ketiga tu Baihaqi lah, yang yang sakit dulu tu kan. Yang keempat UIA juga tahun 1. Lepas tu yang kelima Darul Quran. Alhamdulillah. Yang bawah tu dia masih sekolah lah. Yang ke-6, 7, 8, 9 tu memang semudah bersekolah lah. Sekolah. Yang bongsu 10 tahun. Alhamdulillah. Kalau kat rumah tu mesti meriah Tolong dah. Tak yelah, dah ramai. Macam brain lah. Lebih mudahlah kita uruskan kan. Tak macam dulu. Yelah. Jadi semua nak kena jaga. Sekarang kita suruh masak, suruh mengemas, suruh driving pun dia boleh. Jadi kita agak ringan jugalah. Masa kecil je lah kan, masa-masa tengah kecil tu ya. Sekarang ni Alhamdulillah. Okey, 9 orang anaknya ya. Mungkin lepas ni nak tambah lagi ke? Dah tak ada dah. Dah 10 tahun dah yang bongsu tu, kira macam dah last lah. Alhamdulillah. Sekarang kita enjoy the moment lah dengan anak-anak.
Ya, betul tu. Okey, untuk awal ni sebelum kita pergi pada topik bicara kita hari ni, dan nasyid untuk bukan Islam, erti dakwah sebenar. Kita nak tahu juga perkembangan terbaru kumpulan Raihan ni. Terbaru ni sekarang ni ada 3 orang ahli lah. Kalau kita tengok terbaru ni sekarang ni ada kolaborasi dengan Naim Daniel sempena Maulidur Rasul menjelang tiba. Ya Rasulullah 144. Mungkin ada sikit lah Cik Am nak cerita sikit tentang single terbaru ni. Single terbaru ni alhamdulillah dah selesai. Kita record bulan 4 hari tu dan bulan 5 kita selesaikan record klip video dia. Alhamdulillah kita pun tunggu time waktu sempena Maulidur Rasul lah untuk dan alhamdulillah kira tahun ni dalam bulan 9 ni, hujung bulan 9 kita release video tersebut. Seperti macam kita buat dengan Alif Sata sebelum ni kan. Alif dan Raihan sekarang kali ni Naim Daniel dengan Raihan, dan kolaborasi ni di segi artistiknya, dari segi music arrangementnya dibuat oleh Abu Bakar, Raihan punya member jugalah. Dan lagu pun lagu semua orang dah tahulah, lagu Ya Rasulullah, lagu Raihan acapella dulu tu. Jadi kita olahkan balik, tapi kali ni dengan full music yang lebih nak enhancekan lagi, lebih refresh dengan suasana anak muda yang nakkan lebih refresh lah. Jadi mungkin bagi anda yang nak tengok macam mana sentuhan terbaru Raihan dengan lagu Ya Rasulullah ni, bersedialah dalam hujung bulan ni lah. Dalam hujung bulan ni. InsyaAllah. Dan alhamdulillah sebenarnya itu salah satu cara lah melibatkan Sayap untuk terus berdakwah dengan kolaborasi bersama dengan artis-artis yang bukan nasyid. Tak sebenarnya dengan nasyid je kan, gabungan tu. Okey, mungkin ini salah satu daripada strategi Cik Am untuk memperkenalkan lagi Raihan. Orang dah kenal lah, mungkin menarik orang muda lah. Okay, dari segi apa yang Raihan buat dan kemunculan Raihan tu sebenarnya dah banyak melibatkan non-Muslim ya. Contohnya dari segi pelancaran album ataupun pengedaran album itu sendiri. Memang kami sebelum ni mendapat undangan ataupun offer pergi buat audition bersama dengan masa tu Datuk Tony Fernandez sebagai director di Warner Music Malaysia. So dia sebagai non-Muslim, dan kebanyakan A&R ataupun pegawai-pegawai yang menguruskan promotion artis ni kebanyakan mereka non-Muslim. Non-Muslim. Jadi kita dah terlibat dengan macam tu, dan mereka lebih mudah berurusan dan sangat membantu, sehingga kan lagu-lagu kita pun dia boleh relate, dia boleh nyanyi. Ada yang nyanyi, tak kisah lagu apa pun asalkan kita nyanyi, dia orang appreciate as a music. Itu sebagai hiburan. Dan peminat-peminat Raihan pun ada juga yang non-Muslim, kaum India, kaum Cina, kaum-kaum di Sabah Sarawak pun boleh ikut lagu Raihan. Macam di luar negara kita buat konsert, kita buat program tour Raihan jelajah sana sini, kebanyakan kru yang terlibat pun non-Muslim. Tak ada masalah, orang tak ada macam kata nasyid kami tak berani nak involve lah. Tak, kita bergerak atas platform music. Jadi bila sebarang muzik yang dipersembahkan atas pentas tu, kita tak kisah asalkan kita gunakan apa yang mereka boleh buat lah. Contohnya dari segi technician, sound system, lighting, dari segi pengurusan, semua dia handle dengan sebaik mungkin. Jadi di situ tak ada isu Muslim dan non-Muslim, semua atas dasar untuk menjayakan perancangan yang dibuat atas dasar platform music macam tu kan. Dan dari segi lisanul hal ataupun dakwah di sebalik aktiviti atau nasyid yang kita buat tu, memang itu mereka dapat satu gambaran bahawa muzik ataupun Islam ni tidak ada halangan dalam hiburan, tapi tengok macam mana kita mempersembahkan hiburan tersebut. Di lagu-lagu kita ni, contohnya kita buat persembahan di depan Queen Elizabeth dan juga Prince Charles, di depan ketua negara Commonwealth. Kita pun melihat kita sebagai masa tu mewakili Malaysia, expression music yang kita seni kan, seni yang dilahirkan dari negara kita. Jadi mereka melihat itu as music. Dalam masa sama mereka nak tahulah apa yang dinyanyikan kan. Dia mendengar baik-baik dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggeris. Dia cuba faham. Maksudnya, music ni boleh pelbagai dan tak kira lah apa yang kita gunakan, tapi mesejnya kita nak sampaikan apa yang nak mesejkan. Jadi itu dihormatlah. Dia menghormati bahawa kita ada nilai-nilai moral, nilai keagamaan yang nak disampaikan kepada masyarakat. Jadi ini satu usaha yang sangat mereka kagumi lah. Mereka mungkin kita as a
gospel band ya. Kata kumpulan-kumpulan yang dakwah lah kan bagi dia. As long as kita berada atas landasan platform muzik, tak ada halangan bagi mereka. Dan dari satu sudut lah kita eksport satu benda yang jarang mereka tahu. Sama ni bagi orang-orang non-Muslim di luar negara khususnya, dia ingat muzik itu semua dari barat ataupun semua yang bukan Islam. Tapi bila kita tampil atas pentas menggunakan pentas yang sama, equipment yang sama kan, juga menggunakan nama konsert, persembahan dan sebagainya, bagi mereka maksudnya Muslim also can have fun kan, boleh berhibur dan dia ada cara tersendiri. Kita juga mempersembahkan dari segi prinsip ataupun konsep raihan, iaitu ada vokal, ada percussion, satu yang jarang ditemui jugalah di luar negara. Biasa konsep grup yang ada, dia mesti ada muzik-muzik yang tertentu kan. Kita ni lebih emphasize kepada vokal dan percussion. Ada orang South Africa kata kamu ni voice to man with percussion. Macam itulah. Kita acapella tapi ada percussion macam tu. Dia dengar harmonizing tu. Full acapella harmonizing. Ada percussion pula. Yalah, agaknya apa perkataan pertama masa Ratu Elizabeth jumpa Raihan tu yang keluar dari mulut dia? Dia rasa macam begitu tenang dan relax, dia kata. Dan dia lihat ini satu konsep yang sangat menarik lah. Walaupun nampak Islamik di situ bagi dia lah, nampak kita pun dengan pakaian Islamik, dengan ada perkataan Arab sebagainya. Kita macam welcoming kan, presentable, friendly, dan orang kata you all appear with a full of smile kan, smiley faces everywhere. Jadi bagi dia kata ini satu yang menarik lah, entertaining lah, tak ada macam sangat dull dan sebagainya kan. Dia lebih kepada entertaining dan nampak tu modern, interaktif kita dengan penonton. Jadi nampak ada konsep hiburan tapi yet ada a good message, a good image kat situ. Ni boleh tengok tu, telinga pun dengar dengan tenang, hati pun terima dengan jiwa yang tenang lah. Itulah, maknanya something dia rasa tenang di hati. Dengan kita punya harmonization tu, kita punya cara kita menyampaikan lagu tu, ada kita kata ada karakter dan wajah tersendiri lah. Betul. Okey, dan lepas ni kita nak cerita banyak lagi tentang Raihan, Cik Am. Kita nak rehat kejap. Okay, kita kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Cik Am dari kumpulan Raihan. Kembali lepas ni dalam Jom Santai Malam. Kembali bersama saya Rizal Ismail ditemani Cik Am dari kumpulan Raihan. Tadi kita dah cerita dah sedikit bagaimana sebenarnya di samping muzik tu dakwah tu secara langsung dapat disampaikan. Tinggalnya Allah nak berikan hidayah dan lembutkan hati seorang tu untuk menerima sesuatu kebaikan tu je. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak tahu lebih lanjut Cik Am berkaitan dengan kumpulan Raihan ni yang terkini Cik Amran Idris, Cik Abu Bakar Ahmad Yatim dan juga Amran Ibrahim. Ahlinya 3 orang sekarang ni, Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga untuk kumpulan Raihan ni, agaknya masa awal-awal dulu, siapa agaknya yang pencetus idea nak terbukang kumpulan Raihan ni dan nama dia tu? Siapa agaknya bagi idea? Cik Au. Daripada idea arwah Azhari Ahmad lah, kita panggil Abang Zaid. Dia kira macam backbone, tulang belakang kepada grup kami yang ambil, yang pilih, yang train, yang bentukkan, jaga sebelah-sebelah. Kita ni belajar je. Tu bila dah establish macam tu, dia masih lagi menjadi ketua sampailah dia meninggal tahun 2001 tu. Sempat dalam 3 tahun, 4 tahun macam tu. Tapi sebelum tu kita dah kenal lama. Dia buat nasyid The Zik, kita pun follow, kadang kita involve sekali. Jadi ramai-ramai tu kita belajar di situ dengan dia. Jasa arwah ni memang sangat banyak dan mudah-mudahan apa yang ada sekarang ni amal jariah untuk dia, insya-Allah. InsyaAllah, amin.
Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Dan antara bekas ahli Quran Raihan, Nazri Johani juga, okey, Azhari Ahmad, Nordin Jaafar dan juga Zulfadli Mustazafat Raihan. Sekarang ni dah kurang lebih 17 ke 20 buah album dah Raihan dan kompilasi sekali. Agak-agaknya 200 lebih juga ke lagu ke lebih lagi Lebih kurang jumlah lebih lagu? dalam 400 ke 500 itulah. Tapi apa, kita kadang-kadang tak semualah kita ingat lagu tu kan. Kita kena dengar Betul. balik. So far ada dalam lebih kurang 50 lah most popular Raihan song macam tu lah. Alhamdulillah. Banyak tu. Hampir 500 buah lagu lah. Okay, antara anugerah-anugerah yang dah pun diperolehi, semua pun dah tahu, anugerah industri muzik bermula tahun 1998 lagi. Yang masa tu saya, kalau tak silap, saya baru tingkatan 2. Anugerah industri muzik ke-5 masa tu kan. Artis baru, terbaik berkumpulan, album nasyid terbaik, album terbaik, anugerah kembara. Ibu bapa, adik-adik yang banyak beri sokongan juga untuk kami. 2009, anugerah industri muzik ke-16, persembahan vokal berkumpulan terbaik di dalam lagu Asabhu Badak. Mungkin Asubhu Badak. Okay, mungkin Cik Am nak cerita sikit tentang lagu tu. Lagu ni masa kita tour Afrika Selatan, kita dengar ramai orang menyanyikan lagu tu di kalangan remaja diorang ataupun orang tua sekali lah. Macam lagu rakyat ataupun lagu diturun-temurun lah. Dan kita cek balik, oh dia ada kaitan dengan orang Pakistan, ada kaitan orang Arab, atau orang Afrika Selatan, dan lagu tu anggap popular di kalangan diorang. Kita baru dengar lah, jadi macam menarik juga. So kita nak memperkenalkan lagu tersebut kepada rakan-rakan kita di Nusantara ni. Melodi yang sama, cuma kita olahkan terjemahan lirik tu dalam bahasa Melayu supaya kita lebih faham apa yang disampaikan. Dan lagu ini kita lebih kepada kepelbagaian melodi dan syair yang memberitahu, yang menggambarkan, yang memuji Nabi Muhammad SAW. Itulah. Okey, antara negara yang dah pergi tu antaranya Eropah, Timur Tengah, China, Indonesia dan Australia. Okey, antara banyak-banyak negara tu, agaknya mungkin ada satu lah yang Cik Am rasa menggamit kenangan dan menjadi memori yang paling diingati. Agak kat mana? Antara banyak-banyak tu kan? Memang banyak sebenarnya kan. Di Cape Town antara yang best juga, itu antara pertama kali kita pergi jauh sangat di Cape Town, best. Suasana dia, keturunan asas usul mereka orang Melayu yang duduk kat situ, ya asimilasi dengan orang Afrika, dia dapatlah dia punya bangsa, dipanggil Malay Cape. Lepas tu dia punya bahasa ada juga sikit-sikit cakap Melayu sikit-sikit, tapi dia lebih kepada bahasa Inggeris dan Afrikan lah. Menarik, kawasan cantik, sangat cantik. Dia hanya ada Table Mountain dan di pertemuan antara dua laut, Laut Hindi dan Laut Atlantik. Satu lagi tempat ini di Edinburgh pun cantik juga. Dia macam pergunungan yang sangat, orang kata tengok macam kita cerita lukisan ni. Cerita-cerita Braveheart, cerita Dragonheart, menarik kat situ. Lepas tu kat arah Rusia, yang menariknya di Dagestan, di kampung Habib. Kampung Habib. Situ walaupun kita tengok orang putih, white Russian, tapi semuanya adalah beragama Islam dan committed dengan ajaran Islam. Sangat menarik. Orang putih yang beragama Islam. Jangan kita buat persembahan, kita je orang sawo matang, orang Melayu. Orang lain semua orang putih. Itu sangat menarik. Biasanya kita penonton orang Melayu, penyanyi orang putih. Ini terbalik. Betul. Dan lagi yang best lagi, saya dekat di Canada, di Toronto, kita buat persembahan. Tak sangka ramai orang Muslim kat sana. Kita buat dekat Paramount Wonderland, di mana tempat tu persembahan yang dikhaskan untuk artis-artis antarabangsa macam Santana, Sting, Madonna dan sebagainya, buat persembahan. Yang memang betul-betul terkenal lah tu Betul. Lepas tu lagi tempatnya di Trinidad and Tobago, kepulauan yang sangat jauh, Amerika Selatan. Dia agak ceruk lah nak masuk dalam gugusan dengan pulau Jamaica, pulau Bermuda, Bahamas kan, dekat dengan Venezuela. Tapi situ ramai orang Islam, dan hampir keseluruhan masyarakat kat situ cuma orang campur black dengan Indian. Tapi Masya Allah, dia suka lagu Raihan. Dia nak macam satu benda yang sangat best lah bagi dia bila dapat Raihan. Dan pengalaman-pengalaman begini banyak nak cerita lah, tapi itulah sebenarnya
tak boleh sebut satu dua, banyaklah sangat nak. Yelah. Band. Okey, ada tak dalam banyak-banyak tempat tu mungkin ni penonton tu dia bukan Islam. Dia dengar tu Encik Am sendiri kan Pengelar Raihan ada pengalaman. Dia nak masuk Islam dengan bila dengar lagu-lagu Raihan tu. Ada tak? Bila kongsi-kongsi kat luar negara ada tak pengalaman macam tu? Kita ada pengalaman satu tempat di Rusia dipanggil Times Square kan, di Red Square daripada titik kosong bandar Moskow tu. Kita buat persembahan kat depan dalam bandar tu. Kebanyakan non-Muslim yang dengar. Dan ada satu macam 2-3 orang makcik-makcik yang dah berumur ni datang kat kita dan dia dah lama dia dengar lama-lama tu. Dia macam dah nangis gitu. Datang kat kita, dia kata, saya Katolik, dia kata, tapi saya dengar ni saya sangat sayu dan rasa tersentuh sangat. Kami semua ni macam dah pernah dengar masa kecil-kecil dulu sebutan-sebutan ni. Saya rasa sangat, dia menangis lah, dia kata, inikah ketenangan yang abadi, macam itulah dia kata macam tu. So jadi kita cek balik, mereka ni sebenarnya nenek moyang mereka seorang Muslim sebelum komunis menguasai Rusia tu. Kebanyakan mereka ni dia ada di Moskow dan di banyak tempat di Rusia ni beragama Islam. Tapi mereka telah dihilangkan agama identiti tu. Tapi baru-baru ni bila dah Rusia buka pintu balik, mereka mencari identiti yang hilang dulu. Jadi yang tak berumur ni dia ingat-ingatlah terkenang-kenang, dia kata dulu mak saya dia turun ke dalam ke bawah tanah dalam rumah tu, dia basuh tangan, basuh muka, kemudian dia letak muka dia dekat tanah. Solat. Jadi mudah-mudahanlah kita pun ceritalah ni lah Islam, dan mudah-mudahan dengan lagu begini awak boleh dengar ataupun boleh cari balik apa itu Islam, dan insya-Allah ketenangan tu akan ada kalau kita mencarinya. Alhamdulillah. Dan seorang tu satu lagi daripada New Zealand, dia seorang wartawan. Dia dah berminat dengan Islam. Bila dia dengar lagu Raihan, dia dengar balik. Lepas tu dia kata dia nak menghafal surah ataupun menghafal syahadah tu, dia dengar lagu Raihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah tu dengan melodi. Bagi dia sangat senang, dia kata, sebab dah ada melodi dia follow. Yelah, dalam melodi betul. Terus alhamdulillah dia jadi seorang Muslim lah. Banyak sebenarnya lagu-lagu yang menyebabkan orang hafal sesuatu kan, lagu-lagu Raihan ni. Contohnya macam lagu Adam Idris Nur Soleh kan, Rasul kan, Nabi Rasul, malaikat. Kita cerita Nabi Nabi, anak yatim, ashabul kahfi. Memang kita intention memang nak buat lagu-lagu sebegitu untuk kita menarik anak-anak ataupun memberi kemudahan kepada anak-anak untuk menghafal sesuatu fakta-fakta dalam agama Islam kan, yang basic-basic ni. Dan kita buat pun ikut kepada silibus pendidikan supaya memudahkan ibu bapa untuk mengajar anak-anak dia ataupun menarik minat anak dia mendengar benda-benda macam ni. Jadi dia dah hafal tu, dia seronok lah kan. Jadi dengan melodi ni dia cepat ingat. Itulah di antara cara kita untuk berdakwah dengan kanak-kanak ni, dengan bawa lagu-lagu yang sesuai dengan cara mereka lah, dengan fikiran mereka. Sangat membantulah. Sebab lagu ni dia mudah ingat, lagi satu menarik perhatian dia kan. Jadi memang cepat sangatlah kalau budak-budak tu nak menghafal dan nak mengingat sesuatu. Okey, dan kita pun tahu Raihan ni banyak berkolaborasi dengan artis-artis lain seperti Awi daripada kumpulan Wings, SG Bang dengan lagu Taqwa dan Iman, berkolaborasi kan. Dengan hip hop je pun ada kan sebelum dia dengan Mecca Medina. Mecca Medina. Sebabnya masa antara lagu yang banyak orang minta Mecca Medina lah masa saya kerja kat IKIM dulu. Raihan, Mecca Medina. Saya pun selalu rasa macam dah play lagu ni, play lagi. Mecca Medina tu. Kemudian kita dengan Muhammad Al-Husayyan daripada Kuwait. Daripada Kuwait. Lagu dia Araftuka ya Rabbi. Lepas tu yang antara yang the grand juga kita buat dengan Yusuf Islam lah. Yusuf Islam God is the light dengan The Seal of the Prophet. Alhamdulillah. Kemudian pernah juga berlakon dalam filem. Yang Syukur 21 tu kan. Kita sebenarnya tak adalah nak jadi pelakon. Tapi bila orang offer, kata bila kita dah ada peluang, lepas tu ada bajet diberikan, mungkin kita nak membuka ruang untuk berdakwah ni bukan saja dengan lagu, dengan filem pun kita boleh berdakwah kan. Masa tu agak advance lah, kita buat dengan tajuknya futuristik. Kemudian ceritanya agak terlalu strict lah kan, under syariat control lah. Sebenarnya lebih kepada
nak menjaga sesuatu message itulah. Yang penting dalam filem pun boleh kita berdakwah. Bukan saja orang kata dakwah dalam lagu. Betul. Dalam filem berdakwah. Dan kita tengok hasil dia, alhamdulillah sekarang ada banyak filem-filem yang berkaitan dengan dakwah. Even dah jadi ke drama ya. Drama hiburan semua dah selit-selitkan dakwah. Jadi mungkin satunya kita dah membuka ruang dan diisi oleh generasi-generasi yang datang. Jadi orang nampak sebenarnya dakwah tu bukan melalui lagu saja. Dalam filem pun dengan lakonan-lakonan dan watak yang diberikan tu sebenarnya pun sekaligus menyampaikan suatu kebaikan dakwah dalam Islam tu sendiri. Apa 3 perkataan yang abang nak gambarkan kepada Raihan? 3 perkataan. Raihan? Raihan. Mudah, terhibur, tenang. Alhamdulillah, memang tenang sangat. Saya dengar lagu Raihan memang sangat tenang. Saya masa ketika 2 tu lah, lagu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu memang lepas tu terus mengikuti perkembangan Raihan, alhamdulillah sampailah sekarang. Memang sangat berikan inspirasi juga. Lagu puji-pujian tu dia melodi dia mudah kan. Mudah. Cepat tangkap. Betul. Dari segi situ teknik kita menangkap pendengar tu dengan melodi yang mudah dan perkataan yang mudah. Betul. Dia dapat tangkap je, lepas tu dia akan terikut lah. Jadi kita pun bagi yang lain-lain pula. Jadi dia pun menyerap semua dalam macam tu. Tapi dalam album yang tu memang banyak lagu-lagu yang mudah diingat lah. Imam Mutiara pun dalam album tu juga kan? Ya. Yang tabu berbunyi kan? Lagu tu dalam tu juga. Memang sangat best lah. Dan saya rasa masa zaman tu, kalau macam ada pertandingan nasyid je, memang tak ada lagu lain dah, semua Raihan. Sebab kan semua percussion kan masa tu. Jadinya memang ikut lagu Raihan lah, sesuai semua percussion. Alhamdulillah, memang jadi ikut-ikutan lah remaja-remaja zaman dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan kolaborasi Raihan sendiri dengan artis seperti Naim Daniel, Alif Sata. Banyak juga dengan Alif Sata, Cik Am lagu-lagu dengan maknanya berbaharui semula. Yang pertama tu lagu Sesungguhnya. Sebab dia memang dah membesar dengan lagu Raihan. Jadi dia sebenarnya banyak lagu sangat dia nak buat tu kan. Tapi itulah. Dia simpan-simpan lah juga. So lagu yang Sesungguhnya tu yang the favorite dia lah. Lepas tu kemudian dia buat pula bulan puasa hari tu 5 lagu lagi. Bismillah, Salawat wassalam, Syukur, Puji-pujian kan, My Heart is Loving You. Dia semua lagu-lagu tu memang lagu kacang bagi dia. Suka dia nak buat. Sebagai dah dapat, dia pun sekarang dah jadi big star kan. Jadi iyalah, betul lah. Dia nak menzahirkan, merealisasikan hasrat dia, impian dia. Alhamdulillah tercapai juga. Sama dengan Naim Daniel ni pun, dia kata dia nak sangat nyanyi lagu Ya Rasulullah tu. InsyaAllah jom go on, kita boleh jalan insyaAllah, no problem. Betul, sambil itu memperkenalkan lagi dengan remaja-remaja sekarang ni kan, dengan lagu-lagu Raihan. Tapi itulah, bila dengar balik lagu-lagu yang dah dinyanyikan semula tu pun, kita nak dengar juga lagu lama tu. Saya kalau dengar balik, saya akan cari sebenarnya lagu-lagu lama tu. Kalau kita nak buat persembahan pun, dia orang nak lagu lama juga. Lagu pujian, iman, dan lagu itulah peristiwa subuh kan. Jadi itu pun yang mereka nak dengar. Sebab dah jarang dapat dengar live kan. Betul-betul. Yang terbaru ni insya-Allah akan datang ada banyak konsert sebenarnya. Penasyid-penasyid musyid-musyid Malaysia terutamanya, artis-artis yang bukan nasyid pun banyak buat konsert kan. Termasuklah juga dengan musyid Malaysia ni. Antaranya ada konsert nasyid legenda #kembali bersinar. Kemudian Raihan sendiri bakal ada konsert November ni katanya, konsert Garis Masa dari Raihan. Kita nak cerita lepas ni banyak lagi tentang konsert tu, mungkin ada kelainan ke apa. Kita rehat kejap, Cik Am. Boleh. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Cik Am untuk Jom Santai Malam. Jom datang ke konsert Garis Masa Raihan yang akan diadakan pada 26 November nanti di Stadium Malawan Shah Alam. Dapatkan tiket anda di tickettoyou.com.my sekarang.
Masih lagi bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam, ditemani jemputan istimewa kita, Cik Am dari kumpulan Raihan. Alhamdulillah banyak dah kita cerita macam-macam berkaitan dengan Raihan lah, ya, dengan kolaborasi Raihan dengan artis-artis lain dan sebagainya. Jadi sekarang kita nak cerita pula tentang konsert ni. Meriah sekarang ni, semua nak buat konsert. Raihan pun ada konsert November ni, daripada November untuk garis masa Raihan. Pastinya ada cerita yang Cik Am nak kongsikan dengan kita. Silakan. Kami nak zahirkan rasa syukur lah. Alhamdulillah dalam masa kita tak plan lama, tiba-tiba dapat kita offer untuk adakan konsert ni. Sesuatu yang sangat kita syukuri lah. Di samping itu kami tak menjangka yang begitu cepat. Kita plan mungkin tahun depan. Ada pihak yang dah berkemampuan ni, dia offer kata okey lah kita buat bulan November nanti. InsyaAllah Alhamdulillah. Bagi kami ini satu yang peluang yang sangat lama kami tunggu sebab lama dah kita tak buat persembahan di Malaysia lah. Last kali kita di Abu Dhabi pada 2019. Lepas tu tak ada COVID semua. Jadi kami pun tak berpeluang nak buat persembahan di Malaysia ni. Banyak kita buat kat luar negara je. Jadi ini satu kesempatan lah kepada peminat-peminat Raihan yang ada di Malaysia ni untuk menikmati persembahan yang dilakukan oleh Raihan di luar negara dibuat di Malaysia ni. Dan lebih istimewanya kita buat live yang banyak menggunakan alat-alat perkusi, alat-alat percussion yang dalam 14 orang pemain percussion dalam pelbagai instrumen. Ada djembe, ada conga, ada bongo, sudo, rebana dan sebagainya. Ada Abang Steve Tonton yang akan main percussion juga. Dan di samping kita ada rhythm session juga, seperti ada drum, ada keyboard, gitar, dan ada bagpipe yang khas daripada Scotland. Dan diiringi oleh ada backup vokal dan harmoni Raihan. Jadi ini peluang yang sangat jaranglah ada kat Malaysia ni, dan saya sangatlah mengharapkan anda semua ambil peluang untuk datang beramai-ramai. Dengan peluang yang ada ini, inilah yang terbaik yang boleh kami persembahkan, dan mudah-mudahan ianya akan menjadi inspirasi kepada anda semua untuk terus menyokong nasyid, dan mungkin ada lagi peluang-peluang untuk buat konsert-konsert seterusnya di tempat-tempat yang lain selain daripada di Shah Alam. Konsert ni akan dibuat di Stadium Malawati Shah Alam pada 26 November. Mudah-mudahan ia berjalan lancar, dan mungkin ada juga yang minta nak buat dekat utara lah, kat selatan lah, kat Sabah, Sarawak dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rezeki kita boleh ke sana atas permintaan masing-masing. Yelah, kalau orang Selangor dekat lah nak datang Shah Alam ni. Kalau orang utara tu jauh lah sikit. Jadi nak tak nak, insyaAllah Raihan akan usahakan jugalah nanti. Jadi boleh dapatkan tiketnya di www.tickettoyou.com.my atau boleh hubungi nombor yang diterima 0196484243 Encik Ridwan, okey, untuk dapatkan tiket tersebut, insyaAllah. Banyak lagi masa, tapi kena beli sekarang juga. Sebab nanti kan cepat habis, tak sempat nak saksikan konsert Raihan ni kan. Mungkin ada kelainan sikit ke dalam konsert tu, Cik Am? Kita tengah menghubungi beberapa pihak lah untuk dapatkan confirmation daripada diorang sama ada mereka dapat tampil untuk menjadi artis undangan. Buat masa ni kami tak dapat confirm siapa-siapa lagi. Mungkin kalau dah ada kita akan beritahu lah, sebab masih dalam proses perbincangan lah, insyaAllah. Konsert ini lebih kepada family concert kan. Dia melibatkan seisi keluarga. Jadi boleh bawa anak-anak, bawa cucu, nak bawa adik-beradik yang lain, dipersilakan. Sebab dia lebih kepada family gathering concert. Jadi kita macam tu, kita offer anak-anak yang bawah 6 tahun FOC sahaja, tak payah bayar. Fee kena riba lah, tak ada tempat duduk. Anak-anak yang bawah 12 tahun dapat diskaun sampai ke 35%. Alhamdulillah. Yang kita galakkan mereka datang bersama dengan anak-anak yang sekarang yang dah bercucu, bawa cucu, yang ada saudara mara yang lain, bawa ramai-ramai untuk konsert yang berkonsepkan family gathering macam tu.
Ya, garis masa Raihan. Okey, itu dia konsertnya. Pastinya ramai yang ternanti nak datang konsert tu nanti, insya-Allah. Okey, berbalik pada topik kita hari ni, Cik Am. Kita bicarakan nasyid untuk bukan Islam ni, erti dakwah sebenar. Topik bicara kita hari ni lah. Selepas lebih 20 tahun ni, Cik Am sendiri dan kumpulan Raihan dalam industri yang memperjuangkan dakwah melalui lagu-lagu nasyid, melalui irama-irama yang mendidik jiwa ni. Mungkin erti dakwah sebenar yang patut kita sampaikan tu kita terapkan dalam jiwa kita ni sebagai seorang munsyid kan. Okay, bagaimana agaknya dari sudut pandang Cik Am sendiri? Apa yang saya nampak lah, dakwah tu dia tak semestinya kita mengajak dengan bahasa ataupun dengan penyampaian kan. Dia lebih kepada lisanul hal. Ada yang tersentuh dengan mesej lagu tersebut. Ada yang tersentuh dengan cara kita berkomunikasi kan. Ada yang tersentuh dengan cara kita menanggapi permasalahan bersama mereka. Di kat situ kita dah tengok kepelbagaian konsep untuk berdakwah tu begitu luas dan bermacam-macam. Jadi mungkin dari segi Raihan ni kita nampak memang Raihan berdakwah melalui lagu. Dakwah dengan bil hikmah, maknanya dengan cara yang sangat cantik dan kita present dengan yang begitu menarik kan. Dan di samping itu juga dia akan tengok reflect daripada itu macam mana peribadi kita, apa yang kita buat. Jadi dari situ tak semestinya dia akan terus terbuka nak jadi Muslim, tapi lepas tu dia akan berfikir bahawa telah datanglah satu masa dalam hidup dia tu dia dah berinteraksi dengan orang Islam. Jadi dia boleh tahu orang Islam ni macam ni. Jadi bila dia macam tu dia akan terbukalah untuk lebih tahu kan. Ada kadang-kadang dia sebut pasal Nabi Muhammad, pasal Allah, pasal Tuhan, pasal kejadian alam, dia akan terfikir. Jadi kita ni hanya membuka, mengajak aja. Jadi untuk kata menjadi Muslim ataupun mendapat ilmu menjadi Muslim yang sejati tu, itu dia kena teruskan dan cari orang-orang yang berkaliber, yang berautoriti untuk mendapat maklumat yang lebih jelas. Jadi kita hanya mengempen untuk datang mendekati pada Islam. Kita ni orang tak dengar sangat apa kita cakap, tapi orang tengok apa yang kita buat. Jadi kita apa yang kita buat itu adalah dakwah secara lisanul hal ya. Dakwah secara perbuatan. Dan mudah-mudahan dengan cara ini kita dapat menarik dan meluaskan lagi konsep berdakwah tu, tak semestinya dengan bahasa atau bicara semata-mata. Kalau banyak lagi. Mungkin dengan kita senyum pun dah jadi satu dakwah. Membuatkan dia rasa macam okey, macam mari je, boleh bercembang je. Friendly lah, dia sukalah. Dan masa tu buatkan dia terbuka hati dia untuk berbincang. Walaupun mungkin dia tak nak terima, tapi at least kita boleh ada membina jambatan dengan dia. Betul, membina jabatan, betul. Lagi kalau kita dengar lagu Senyum dari kumpulan Raihan tu kan, insya-Allah dengan senyuman tu pun dapat menarik seseorang tu melakukan suatu kebaikan juga. Tapi yang pentingnya kita secara istiqomah lah kan, Cik Am, terus melakukan kebaikan dan tunjukkan kebaikan, mudah-mudahan diterima insya-Allah hatinya. Amin, mudah-mudahan. Okey, dan kita nak balik sikit tadi cerita berkaitan dengan Raihan ni. Okey, dan sebelum ni kita sebagai rakyat Malaysia pun sangat berbangga dengan kumpulan Raihan dah pun buat konsert di Royal Albert Hall di England. Tapi masa tu katanya 4 orang je, Cik Am masa tu 4 orang. 4 orang je kan. Okay, mungkin nak cerita sikit pengalaman kat masa tu. Okey, masa tu alhamdulillah kita di atas undangan Islamic Relief United Kingdom. Dia buat program di situ dan Raihan diberi penghormatan lah untuk persembahan. Dan alhamdulillah dari segi sambutan begitu meriah dan orang kata kita sebagai crowd puller lah penarik orang ramai untuk datang melihat, dan alhamdulillah sambutan begitu sangat hebat sekali lah, dan kami pun tak sangka dapat menjejakkan kaki ke dalam Dewan Royal Albert Hall yang sangat berprestij tu. Itu satu kenangan yang sangat tak dapat dilupakan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mesti berbagai-bagai perasaan masa buat persembahan dan selepas tu kan, sebab bukan jalan-jalan orang yang dapat buat persembahan di situ. Okey, sekarang ni dah banyak musim konsert, artis nasyid pun juga, dan yang terbaru akan datang ni pada 29 November, Intim yang menyerajui satu konsert nasyid legenda #kembali bersenam. Mungkin ada kata-kata support, semangat untuk mereka ni. Mudah-mudahan semuanya boleh lancar kan, Cik Am? Silakan. Itulah kami pun rasa begitu bersyukurlah sebab meriah kembali konsert-konsert nasyid ni. Ramai orang dapat alternatif dan macam sama, walaupun grup-grup atau penyanyi-penyanyi lain banyak konsert,
raihan ataupun nasyid pun dapat juga muncul untuk memberi alternatif kepada hiburan yang diperlukan sekarang kan. Jadi konsert nasyid dan janda ni sangat membuka pintu kepada penasyid-penasyid ataupun minat nasyid untuk mendengar semula lagu-lagu nasyid ni. Kita dah merindukan penasyid-penasyid untuk muncul. Kami ucapkan semoga berjaya dan support dan tetap sokong lagu-lagu nasyid ni. Kami malangnya tak dapat nak menyertai sebab kita dah ada agreement dengan konsert bulan 11 ni, sebarang 2 bulan sebelum tu tak boleh ambil dan sebulan selepas tu pun tak boleh ambil konsert lah. Jadi kita memang tak boleh involve lah. Tapi apapun kita tetap support each other dan yang penting datang konsert tu. Kalau dah tahu tu tak elok tak datang. Memang sangat-sangat diperlukan untuk anda datang ke dua-dua konsert tu, insya-Allah. Ya, dan jangan lupa untuk datang juga ke konsert Garis Masa Raihan. Dapatkan tiket sekarang di www.tickettoyou.com.my sekarang. Okay, kita nak rehat kejap, Cik Am. Kembali lepas ni, kita bersama saya Rizal Ismail dan Cik Am. Kita nak cerita sikit berkaitan dengan buku apa tu. Okay, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Cik Am untuk Jom Santai Malam. Dia umur 16. Dia agak pulih juga. Buku ni sebenarnya dia tak habis lagi. Chapter dia tak habis. Dia tergantung to be continued. Tumor dia agak besar. Tapi kita masih lagi buat treatment-treatment yang alternatif lah. Kembali bersama saya Rizal Ismail dan Cik Am dari kumpulan Raihan. Jom sama-sama kita banyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya sebenarnya rasa sangat teruja dan rasa sangat gembira sebenarnya dapat bersama dengan Cik Am, wakil dari kumpulan Raihan. Bukan sahaja seorang penyanyi tapi juga dah pun pernah menghasilkan sebuah penulisan yang banyak berikan inspirasi sebenarnya kepada orang ramai dalam aspek kehidupan. Kalau baca buku tu, insyaAllah kalau yang mungkin tak berkesempatan lagi, mungkin ada lagi ke terjual buku yang bertajuk Anakku Brain Tumor Hikmah 595 tu, Cik Am? Buku ni masih ada di Galeri Ilmu. Ramai orang mencarinya. Jadi saya, kalau orang tanya, memang saya cakap pergi tanya dekat Galeri Ilmu lah. InsyaAllah ada lagi naskah-naskah yang anda cari tu. Dan kita pun dah maklum ada rakan-rakan kita yang dah dengar di Radio IKIM perkongsian Cik Am sendiri mengisahkan tentang salah seorang daripada anak Cik Am. Bagaimana keadaan sekarang ni? Keadaan anak Cik Am tu, Bayi Haki? Alhamdulillah Bayi Haki dah pulih sepenuhnya dan dia dah jadi, orang kata dah tak ada apa-apa yang kita risaukan lah. Dia dah boleh uruskan diri dia sendiri dan nampak dia tu dah independen. Alhamdulillah, perkembangannya sangat bagus dan dia dah umur 21 tahun, dah lepas daripada belajar lah. Dulu dia sekolah pendidikan khas dan sekarang dia jadi Bilal di surau tempat saya tinggal ni lah. Alhamdulillah. Jadi dia dekat dengan surau lah. Waktu solat dia jadi Bilalnya. Walaupun keadaan dia dalam kategori OKU, tapi di situ nampak komitmen dia dan diberi kepercayaan oleh jamaah Korea Surau tempat sini. Dan kiranya itu sebagai satu kerja dia lah. Dia tanya nanti, Aki nak kerja apa? Setakat ni Bilal lah, sebab orang suruh jadi Bilal. Dan okay, macam tu saya pun kata okey, ayah daftarkan di bawah JKM. Jadi JKM bagi sedikit ni lah bantuan, orang kata sahabat hati, allowance untuk kewangan apa semua kan. Sebab dia, orang kata kalau lepas 21 tahun tu dia dah kira bekerja. Jadi apa-apa pekerjaan yang rutin dia buat, jadi dikira kerja lah. Jadi sebagai kerja memang JKM akan berikan orang kata allowance untuk dia. So alhamdulillah, jadi maksudnya di situ dia dah ada orang kata jaminan untuk dia sendirilah sebagai orang yang dah bawa OKU, tapi dah ada komitmen kerja yang sangat kita rasa puas hati untuk dia lah. Jadi bila kita sejuklah hati kita setiap waktu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maknanya solat apa semua pastinya terjaga, dan bila tengok masa depan tu kita dah
sejuk dah. Hati tu dah tenang dah kan. Dah tahu dah macam ni perjalanan seterusnya. Okey, daripada pengalaman-pengalaman lepas tu mungkin sedikitlah Cik Am, apa agaknya iktibar yang mungkin kita boleh kongsikan dengan penonton kita ya, daripada pembacaan buku tu. Pastinya perkongsian tu dapat memberikan pengajaran bukan sahaja pada diri Cik Am, malah keluarga dan semua pembaca-pembaca. Mungkin Cik Am nak share sikitlah antara iktibarnya. Dalam kehidupan ni kita tak menyangka ya, ujian Allah tu datang dalam berbagai bentuk. Mungkin kami dengan anak yang ramai ni diuji dengan kesihatan anak ya. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita tenang, kita senang ataupun kita rasa sihat ni, kita jangan lupa bahawa ada juga orang yang sedang menghadap musibah, sedang ditimpa dengan kesusahan. Jadi di situ sifat-sifat kita mengenang kembali orang-orang yang tak berkemampuan ataupun ditimpa musibah ni, kita banyak bersyukur bahawa Allah bagi kelebihan tu dengan macam-macam cara. Jadi dalam keadaan kesenangan ni kita kena banyak tolonglah, mungkin dari segi support, moral support ataupun bagi keuangan, kita bantuan dari segi makanan sebagainya, supaya kita dapat berkongsi nikmat yang Allah bagi ni. Dan orang yang kena musibah tu, kita kena banyak sabar sebab Allah nak bagi pahala, nak naikkan darjat, nak memberikan kita latihan untuk menghadapi pancara dunia ni bermacam cara. Masing-masing diuji dengan cara yang berbeza. Siapa yang dekat dengan Allah, kuat hubungan dengan Allah, apa cara ujian datang pun dia akan menghadapinya dengan keadaan tenang dan redha. Tapi nak dapat tenang, nak dapat redha, nak dapat sabar, sabrun jamil tu bukan sesuatu yang mudah lah. Sebutnya kita melalui fasa-fasa yang sangat kadang-kadang menguji, fasa-fasa yang boleh membuatkan kita rasa goyang. Tapi bila sama kita banyak bermuhasabah. Bila kita ditimpa musibah ni, kita banyak koreksi diri, muhasabah, dekat dengan Allah, dan kita rasa insaf dengan kehidupan bahawa kita ni sangat lemah dan anytime sangat fragile. Bila masa saja kita akan terkena dengan sesuatu benda yang tak diingini. Tapi kita ada senjata, kita ada pelindung, kita baca doa, kita ada orang kata pertolongan tu daripada Allah tu dengan banyak cara ya. Jadi jangan risau, kita tempuhlah. Allah bagi jalan ni kadang-kadang susah sekarang, insya-Allah ada kesenangannya. Dan bagi yang senang sekarang, berhati-hatilah. Kalau kita banyak bersyukur, insya-Allah Allah bagi yang baik. Kalau kita masih leka, kadang-kadang Allah akan uji dengan cara yang kita tak sangka. Jadi semuanya bergantung pada Allah. Apa-apa pun kita tahu bahawa kita ni sebagai insan, sebagai hamba-Nya, terima apa saja ketentuannya dengan redha. Yang penting Allah nak tengok sejauh mana kita ni tahu, sedar bahawa kita ni sebagai hamba, kita tak boleh nak menentukan apa kita nak, tapi kita boleh mengendalikan apa takdir yang diberi. InsyaAllah macam itulah. Betul. Okey, yang paling penting macam Cik Am cakap tadi, sentiasa kita muhasabah diri dalam keadaan senang ke, dalam keadaan susah ke, pastinya sesuatu tu yang berlaku tu, senang ke susah tu sebenarnya ujian juga. Ada hikmah yang kadang-kadang tak terjangkau di akal kita. Sentiasa kita berhati-hati dan menjaga diri kita dan jaga juga hubungan kita dengan Allah seperti mana yang Cik Am bagi tahu tadi lah. Sekejap je masa berlalu, kita dah sampai kat hujung. Kata-kata akhir daripada Cik Am sendiri dalam Jom Santai Malam, mungkin untuk penonton kita juga, kepada munsyid-munsyid kan yang ramai meminati dan menjadikan Raihan ni sebagai inspirasi juga sebenarnya. Saya ada tonton video-video berkaitan penasyid-penasyid ni, memang antara penasyid yang akan disebut antara idolanya Raihan. Mungkin ada sedikit nasihat atau pesanan buat munsyid dan juga semua penonton kita pada hari ini, Cik Am. Okey, yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Rizal Ismail yang sama-sama saya bersama dalam program santai ni. Alhamdulillah, terima kasih mudah-mudahan program ini menjadi asbab untuk banyak kebaikan kita dapat. Amin. Dan kepada yang menyokong, meminati, yang sangat-sangat syok dengan nasyid ni, teruskan niat dan tabiat ini yang memang apa yang kita suka ni berpahala, dan mudah-mudahan itu memberi kebaikan pada kita. Dan apa kita buat ni sebenarnya sedikit sumbangan untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, dengan walaupun dengan berhibur, tapi kita ada landasan iman dan dalam lingkungan syariat, insya-Allah. Dan
Siapa pun yang buat baik ni kita sokong dan kita support each other, dan mudah-mudahan tak adalah orang kata nasyid ni akan terhenti. Dia masih diperlukan. Dia istilahnya seperti nasihat yang sentiasa diperlukan oleh orang, oleh insan ini. Jadi tahniah anda yang dah pun lama meminati Raihan atau meminati nasyid itu sendiri, dan teruskan dan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, dekatkan kepada anak-anak, dekatkan kepada teman-teman yang tak perasan dan tak berapa tahu lagi tentang nasyid ni. Dedahkan mereka untuk sama-sama menjadi follower kepada nasyid-nasyid kumpulan-kumpulan yang ada kat Malaysia ni, insya-Allah. Dan akhir sekali saya nak kempen lah, nak ajak kawan-kawan semua yang menyokong nasyid ni datanglah ke konsert Garis Masa Raihan pada 26 November yang bertempat di Stadium Malawati Shah Alam, dan dapatkan tiket-tiket yang tersedia untuk anda di ticket2you.com.my. InsyaAllah nanti sama-sama kita konsert yang bersantai-santai, yang orang kata sing along, ajak kawan-kawan family semua ya. Konsert sing along concert, family gathering concert. InsyaAllah datanglah. Ya. Terima kasih semua ya atas doa-doa yang diberikan. Amin. Kita doakan juga mudah-mudahan konsert tu berjalan dengan lancar dan pastinya ramai yang tak sabar. Saya yakin, dan jangan lupa untuk dapatkan tiketnya di laman web yang tersedia di www.ticket2you.com.my. Jangan lupa beli sekarang untuk family, dan katanya kalau bawah 6 tahun free Gratis. Percuma. Maksudnya Malaysia gratis. Ya. Okey, alhamdulillah. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Cik Am sendiri kerana sudi luangkan masa bersama saya, dan saya sejujurnya sangat rasa bertuah dan teruja dapat bersama dengan Cik Am, kumpulan Raihan, kumpulan legend kumpulan nasyid di Malaysia yang dikenali bukan sahaja di Malaysia tapi di seantera dunia juga. Amin. Kita doakan mudah-mudahan segala apa sahaja yang diusahakan oleh Raihan, Cik Am sendiri, apa sahaja yang dilakukan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya semua itu menjadi saham di akhirat nanti. Doakan juga usaha saya, insya-Allah terus berterusan istiqamah. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Insya-Allah jumpa di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail, dan minggu ni pastinya bersama dengan Cik Am dah pun kita borak-borak santai. Walaupun santai tapi pastinya banyak manfaat yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah jumpa di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam dengan perkongsian yang lebih menarik. Dengan siapa? Nantikan pada minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Nak meraihkan abang-abang kita, sifu-sifu kita, guru-guru kita, otai-otai kita daripada Nada Muni Dezik yang mana mereka ni terdiri daripada Rabbani, Hijaz, Abang Nazri Johani. Kita akan ada Ustaz Akil Hai, kita akan ada juga Syahid Zawawi, Ustaz Raja Suhaimi, Ustaz Hasnul, dan ramai lagi lah. Dan hari ini alhamdulillah kami rasa bersyukur dapat sepentas dengan mereka, bahkan dapat meraihkan mereka, tribute juga untuk mereka semua.